Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada episod 19 ni aku nak kongsi sikit tips dan panduan macam mana untuk kita dapatkan view yang banyak untuk video-video yang kita dah buat. Okey, ada masanya kita dah buat video tapi view dia kurang. Okey, untuk video episod kali ni aku nak tunjuk, nak bagi tips ataupun panduan macam mana cara untuk kita mendapatkan view yang banyak. Okey, sebenarnya untuk YouTube ni dalam satu hari ada beratus ribu, berpuluh ribu orang YouTuber ataupun content creator, dia akan upload video dia dalam YouTube dalam sehari. Berpuluh ribu, beratus ribu. Kalau kat Malaysia ni mungkin beribu-ribu lah orang upload video setiap hari di YouTube channel. Jadi apabila dah terlalu banyak video-video yang berada dalam store simpanan YouTube ni, kadang-kala video-video kita ni akan jatuh ke bawah. Akibat kerana kurangnya view daripada orang lain terhadap video-video kita. Video orang lain yang lebih viral lebih naik ke atas. Jadi untuk episod ni aku nak kongsi macam mana cara nak bagi orang sedar kehadiran video kita dalam alam YouTube ni. Okey, yang ni aku tunjuk daripada YouTube Studio. Anda masuk dekat YouTube Studio. Tips ataupun panduan ni anda boleh guna untuk di masa-masa yang akan datang lah. Okey, yang ni kita tunjuk dulu satu video yang awal yang dah kita buat, kita repair balik, kita perbaiki balik. Okey, yang pertama tajuk. Tajuk tu memainkan peranan yang penting. Okey, tajuk ni kalau boleh kita buat satu tajuk yang ada aura ataupun yang menarik minat orang untuk menonton video kita. Kalau contohnya kita buat video tentang pergi ke zoo negara, berjalan-jalan kat zoo negara. Dan kalau kita buat tajuk bercuti di zoo negara, mesti orang takkan tengok video kita sebab tajuk tu pun tak ada aura yang menunjuk ataupun menarik minat orang untuk klik video kita. Jadi kita kena pandai untuk buat satu tajuk yang orang kata gempak lah, yang menarik, yang membuatkan orang ingin klik video kita. Okey, contoh kalau macam tadi contoh zoo negara kan, kalau kita pergi zoo negara, okey. Kemudian kita buatlah tajuk yang agak kontroversi sikit. Contohnya hampir dipatuk ular di zoo negara. Orang akan tengok video tu, menarik minat orang untuk menonton video kita, untuk klik video kita. Jadi kita buatlah tajuk macam hampir dipatuk ular ketika di zoo negara. Kemudian kita ambil lah video tentang ular tu. Ular pun tak patuk pun kita pun, tapi tajuk tu membuatkan orang minat untuk menonton video kita. Kebanyakan tajuk-tajuk yang orang biasa buat macam resepi masak tu, ikan siakap masak 3 rasa. Tu memang tajuk-tajuk yang biasa. Dia macam tak ada aura untuk orang tengok video kita. Kalau orang terjumpa pun video kita, dia tengok tajuk ikan siakap masak 3 rasa, biasa je, dia dah biasa jumpa. Tapi kalau tajuk tu unik, yang menarik orang untuk tengok, jadi orang akan klik video kita, orang akan tengok video kita. Jadi tajuk tu memainkan peranan yang penting. Itu yang pertama, tajuk. Okey, kemudian yang kedua dia punya description, dia punya penerangan tentang video tu. Yang ni adalah tempat ataupun gelanggang untuk kita menulis seberapa banyak perkataan yang berkaitan dengan video kita. Sebab apa? Sebab nanti orang akan search di YouTube, dia akan search menggunakan keyword. Contohnya, kalau dia nak cari tentang resepi memasak, contoh dia nak cari resepi memasak ikan siakap masak steam, dia nak cari resepi tu, dia akan type dekat search dekat Google tu, resepi ataupun menu ikan siakap masak steam. Okey, yang tu adalah keyword yang orang ataupun penonton biasa guna untuk mencari sesuatu video. Jadi dekat ruangan description ni, anda tulis seberapa banyak ataupun perkataan yang menggambarkan tentang video anda. Jadi kalau orang search perkataan tu dekat YouTube, dia akan pergi ke video anda. Jadi dekat sini anda tulislah apa-apa penerangan. Kadang orang malas nak tulis dekat ruangan ni, dia biarkan kosong ataupun dia tulis simple saja. Dan ini akan membuatkan video kita susah untuk dicari atau ditemui oleh ejen pencari YouTube. Jadi yang kat sini kalau boleh anda buatlah panjang-panjang pun tak apa. Tulislah apa-apa pun yang berkaitan dengan video. Jangan tipulah, tapi yang berkaitan dengan video. Tulis saja keyword-keyword, nanti orang akan search perkataan tu, dia akan pergi ke video anda. Kemudian yang ketiga, hashtag. Hashtag ni yang baru lah diperkenalkan kat YouTube sekitar 2 tahun lepas, macam tu lah lebih kurang. Sebelum ni tak ada. Jadi hashtag ni pun memainkan peranan yang penting, kerana apa yang anda buat yang telah di hashtagkan dekat sini, dia akan kumpul semua video-video satu dunia dekat sini ataupun satu Malaysia. Jadi kalau anda buat video yang berkaitan dengan hobi, berkaitan dengan apa-apa saja, tentang contoh hobi kayuh basikal, okey, buat hashtag nama jenama basikal yang terkenal, yang top. Itu akan membuatkan orang pergi kepada, orang akan klik video anda. Okey, kemudian
Yang ketiga, ni pun penting. Ini sangat penting. Okey, yang ketiga ni yang lagi penting iaitu thumbnail ataupun foto untuk video kita. Ya, foto kecil untuk video kita. Kebanyakan orang dia malas nak buat ataupun tak pandai nak buat. Ataupun dia biarkan saja auto generate daripada video yang asal. Contoh video dalam tu dah ada kan, ada 3 sampel yang diberikan kepada kita. Kita pilih je mana thumbnail yang kita nak gunakan. Dan aku rasa yang ni memang kalau kita YouTuber dah popular tak ada masalah kan. Kalau kita dah popular, dah ramai subscriber, kita letaklah gambar pokok pisang ke gambar buluh pun orang akan tengok video kita. Tapi masalahnya channel kita ni channel yang baru. Kita nak bagi orang kenal kita ataupun kita nak bagi orang tengok kita punya video-video. Buatlah thumbnail yang nampak menarik, yang nampak premium, nampak profesional. Dekat dalam video aku episod-episod yang lalu ada aku buat tentang cara nak buat thumbnail yang menarik. Itu nampak macam elegan sikit lah, nampak macam modern sikit dia punya design. Tak adalah macam kita gunakan thumbnail daripada klip video yang ada dalam tu. Dan yang keempat ni pun sangat penting juga. Ini pun ramai content creator yang baru abaikan benda ni. Dan ini sebenarnya sangat penting, iaitu tag. Dekat sini dipanggil tag lah, ataupun keyword atau untuk ejen pencari YouTube search. Maksudnya perkataan-perkataan di sini akan digunakan ataupun merujuk kepada video kita. Orang search je perkataan-perkataan yang kita tulis kat sini, dia akan pergi kepada video kita. Jadi ruangan ni boleh tulis banyak dalam beberapa ratus perkataan. Maka anda buatlah tag yang sesuai, perkataan yang unik, yang banyak dekat sini untuk menggambarkan video anda. Contohlah, untuk tag ni jangan buat mengikut tajuk ataupun jangan tulis balik apa yang kita dah tulis dekat description video kita tu. Yang dekat tag ni, contohlah kita buat resepi masak ikan siakap masak 3 rasa. Kita buat video ikan siakap masak 3 rasa. Kemudian tajuk pun kita buatlah cara mudah untuk masak ikan siakap 3 rasa. Tajuk dia. Okey. Kemudian penerangan ni kita tulislah menu ataupun resepi kita masukkan dekat situ untuk ikan siakap tu. Kemudian dekat keyword ataupun dekat tag tu jangan tulis perkataan yang sama dengan yang di atas tu. Buat perkataan baru. Contoh, apa yang berkaitan dengan ikan siakap? Kita tulis ikan bawal, tulis dekat situ ikan bawal, ikan kembung, ikan duri, ikan gelama, apa-apa ikan lah, ikan keli, ikan kekek, mak iloi-iloi kan. Tulis je dekat situ berapa banyak ikan-ikan yang lain. Sebab apa? Orang akan search YouTube kita. Dia contoh, dia nak cari ikan kembung, dia tarik ikan kembung, keluar video kita. Ini yang dekat tag ini yang ramai orang biarkan kosong ataupun biarkan tidak bertulis apa-apa. Itu adalah satu kerugian yang menyebabkan orang suka untuk menemui video kita. Kemudian dia punya video language ni kita setkan bahasa Malaysia lah ataupun Malay kat situ. Kita kena setkan supaya memudahkan, sebab yang ni dia akan search engine ni dia bijak. Yang telah dibuat oleh YouTube ni dia bijak. Contohnya orang Malaysia dia nak cari tentang video tentang Malaysia lah, berkaitan dengan Malaysia, dia akan search je dekat situ. Kemudian yang last ataupun yang terakhir yang penting juga untuk kita setting dalam video kita adalah kategori. Kategori ni ramai orang ambil tak kisah, sebab lagi satu YouTube ni dia buat list terlalu umum, terlalu general dia punya kategori. Kadang-kadang kita pun confuse, video kita ni kategori apa lah? Video kita ni kategori apa, nak masuk dalam kategori apa, sebab dia punya kategori yang disediakan oleh YouTube ni memang nampak general, nampak umum. Okey, itu sajalah antara tips dan panduan yang ni perlu korang buat lah untuk YouTuber, untuk memastikan video anda tu mendapat tempat ataupun mendapat dalam senarai-senarai pencarian utama. Okey, sampai di sini saja untuk tips dan panduan untuk mendapatkan view, untuk membantu mendapatkan view video-video yang telah kita buat. Sekian, terima kasih.